kita hayati semangat Magendran Munisami, iaitu rakyat Malaysia pertama yang pernah mendaki Gunung Everest tahun 1997. Kita insya-Allah kita akan mendakinya semula dengan misi ekspedisi keluarga Malaysia. Begitu gagah perkasa nampaknya mereka setakat ini ya. Baik, tadi Farah sebutkan 26 Mac kan, tapi nampaknya mereka telah menunda sedikit harinya pada 15 April. Jadi kita nak tahu juga kenapa ditunda dan juga nak tahu bagaimana persiapan yang sedang dilakukan, apatah lagi nak Ramadan ni. Jadi kita nak terus bersama dengan mereka, Nas. Ya, saya. Kita ada siapa? Kita ada Encik Azim Afif yang merupakan ketua ekspedisi ini. Kita juga bersama dengan Encik Jack O Jin Hee dan Encik Pragesh Murugesu yang merupakan seorang ahli anggota PDRM Komando VET 69 ya. Gagah perkasa orangnya. Dan juga peserta OKU pendengaran kita Muhammad Hawari Hashim. Dan juga bersama kita adalah Encik Muhammad Nazri Hussein, iaitu jurubahasa isyarat kita. Terima kasih kerana Selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Lambat sikit. Selamat pagi. Ini dia wira-wira kita yang bakal Lambayan mengharumkan nama negara. Syabas kita ucapkan. Jadi macam mana yang Fariha paparkan tadi, tarikhnya telah dianjakkan kepada 15 April. Adakah ini kerana penularan wabak COVID-19? Mungkin Encik Azim boleh terangkan sikit sebagai ketua ekspedisi. Silakan. Okey, terima kasih MHI. Salah satu sebab kita tunda sedikit ke 15 April adalah untuk kita melihat SOP yang baru bertukar daripada Nepal dan juga Malaysia. Jadi kita ada sedikit masa gap untuk kita tengok perlu tak kita PCR test. Macam sekarang ni berita yang kita dapat daripada Nepal, kita tak perlu lagi PCR test. Jadi kita tangguh sedikit supaya memastikan semua SOP itu kita dapat comply dengan baik. Bila ada penangguhan tu sebenarnya ada himbah jugalah kan. Boleh merancang dengan lebih baik sebenarnya. Betul. Boleh berpuasa dulu dengan keluarga. Alhamdulillah. Dapat semangat dulu. Dapat rasa sikit. Bagus. Jadi Encik Azim pernah sampai ke puncak pada 2016 dan faham akan cabaran yang bakal dihadapi oleh ahli-ahli ekspedisi yang lain. Jadi apakah kriteria Encik Azim untuk memilih ahli-ahli ekspedisi kali ini? Kriteria yang paling utama adalah mereka mesti mempunyai experience tersendiri sebelum kita join buat pemilihan. Yang kedua, hatinya kena cekal dan kental sebab nak ke puncak Gunung Everest. Pendakian dah susah, tetapi latihan pengorbanan ada daripada tim kita yang kena berhenti kerja. Ada daripada tim kita yang perlu mengambil cuti tanpa gaji. Jadi itulah yang kita memerlukan hati yang cekal dan of course fizikal yang baik. Okey, kita nak tanya On Jin Hee. Antara peserta ekspedisi ini. Jadi mungkin bagaimana dengan persiapan yang kalian lakukan bersama-sama kan? Macam tadi Azim kata kena kental, kena semangat tu kena luar biasa daripada orang lain. Jadi persiapan ni bagaimana? Okey, terima kasih MHI. So seperti mana yang Kapten Azim kata, tim kita ada macam daripada pelbagai kaum dan pelbagai background. Jadi ada daripada yang komando dah cekal dengan dia training semua, tapi ada juga orang kebanyakan. Macam saya, orang kebanyakan kami ada latihan tersendiri dan latihan grup. Kalau latihan grup, kami ada berlatih macam di Kinabalu, ada kita buat multi pitch untuk berlatih menggunakan berlatih roping dan juga bagaimana nak abseil rappelling, yang itu adalah teknik-teknik. So latihan tersendiri ialah untuk fizikal, yang kebanyakannya macam cardiovascular power, kita buat jogging, kita buat benda-benda fizikal yang tersendiri, dan juga kombinasi antara training sendiri dan training group yang diharapkan dapat sama-sama secara kolektifnya menjayakan misi ini. Bagus. Nampaknya persiapan berjalan dengan lancar dari segi fizikal ya. Harus kuat, harus cekal. Kita bertanya pula kepada Encik Pragesh daripada Polis Diraja Malaysia kita. Bukan saja fitness semestinya memerlukan pengalaman untuk meningkatkan kecerdasan badan ataupun fizikal badan ya. Jadi untuk Encik Pragesh pula, macam mana dengan pengalaman yang dapat dikumpul setakat ini untuk melayakkan diri untuk ke Everest? Silakan Encik Pragesh. Ya, selamat pagi MHI. Terima kasih. Kalau pengalaman untuk kami anggota VET 69 ni, pengalaman untuk
gunung high altitude ni kurang. Cuma ada pengalaman di gunung-gunung di Malaysia dan terbaru di Gunung Kinabalu yang melebihi 4,000 meter. Pemilihan dilakukan oleh Azim ikut kriteria-kriteria yang diperlukan. Jadi setakat ini Encik Pragesh setakat Gunung Kinabalu sahaja ya. Pernahkah Encik Pragesh mendaki gunung-gunung di luar negara? Tak pernah. Tak pernah. Tapi perasaan tu macam mana bila dah terpilih kan? Ini cabaran luar biasa ni yang lain sikit. Betul. Memang jauh berbeza dengan gunung-gunung kita. Sebab dia lebih kepada persiapan teknikal, altitude yang tinggi, oksigen kurang, dia jauh berbeza. Tapi dengan guide yang diberi oleh Azim, kami percaya kami boleh lakukan. Percaya kepada Azim. Semangat sepasukan itulah kan sebenarnya penting juga untuk melayakkan seseorang tu sampai untuk mencapai impian kalian sebenarnya. Baiklah, kita ada soalan untuk Encik Muhammad Hawari Hashim kita yang saya amat kagum ya, seorang yang OKU pendengaran. Jadi sebagai seorang yang mempunyai kata handicap lah untuk saya rasa handicap lah ya. Sebagai tapi anda juga mempunyai pengalaman mendaki. Apakah cabaran utama sebagai pendaki OKU pendengaran? Dipersilakan Encik Nazri untuk buka mic ya. Kalau tidak susah untuk kita memahami. Okey, kita tunggu. Okey, cabaran yang pertama yang didapat adalah pengalaman mendaki Gunung ABC, iaitu dengan suasana yang sejuk dan dia punya ketinggian tu beza ketinggian gunung yang biasa didaki sebelum ni. Okey, dia kata sebab sangat sejuk dan menyebabkan dia punya telinga ni macam memberi tekanan. Okey, tapi dengan semangat kental, dengan semangat juang yang dia ada tu, dia cuba juga dan akhirnya dia sampai ke Gunung ABC. Dan pada tahun ini dia mendaki Gunung Kinabalu. Pada bulan tahun lepas bulan 12. Kak Aziz? Bulan 12 tahun lepas Gunung Kinabalu. Itulah dia. Jadi ada juga pengalaman. Cabaran yang besar juga dia kata untuk sampai ke puncak tu. Sebab sejuk dan hujan juga dia kata. Hujan. Itu memberi pengalaman yang berguna pada dia lah untuk menawan puncak Everest nanti. Jadi pelbagai cabaran yang bakal diceburi oleh ahli-ahli pendaki kita ya Faria. Jadi apa yang saya dapat baca, jikalau ketinggian melebihi 8,000 meter, oksigennya sangat tipis dan boleh mengundang maut ya. Jadi kita nak bertanya kepada Encik Azim di luar sana, selain daripada ketipisan oksigen dan juga kesejukan yang melampau, apakah lagi bahaya yang bakal diceburi oleh ahli-ahli pendaki ini? Lebih tinggi daripada base camp, kita biasanya terdedah kepada avalanche, iaitu runtuhan ais ataupun runtuhan salji. Pada tahun 2015 juga Nepal pernah dilanda gempa bumi, yang mana saya berada di dalam gempa bumi itu, tetapi dia berlaku dalam masa selepas 70 hingga 80 tahun. Jadi dia juga terdedah kepada frostbite. Frostbite ni adalah jari reput and then dia terdedah kepada dua simptom, dua sakit orang gunung yang sangat bahaya, iaitu high altitude pulmonary edema, iaitu paru-paru berair, dan juga high cerebral high altitude cerebral edema, iaitu otak kita membengkak. Jadi ini antara risiko yang perlu kita hadapi, tetapi kita panggil sebagai manageable risk. Bagaimana kita nak menangani risiko ini supaya kita dapat mendaki ke puncak Gunung Everest dan kita balik dengan selamat, iaitu dengan kita ada oksigen yang mencukupi. Okey, Jack, mungkin wakillah seringkas harapan kalian lah. Kan mungkin minta doa juga daripada rakyat Malaysia untuk misi kalian ini. Ya. Silakan Jack.
Apa soalannya? Sorry. Soalannya mungkin harapan kalian lah kan untuk memulakan misi ini, dan juga mungkin kita sama-sama boleh mendoakan doa-doa rakyat Malaysia ini untuk misi kalian berjaya. Okey, harapan paling penting ialah kita dapat untuk mencapai puncak Everest. Tapi yang lagi penting adalah selamat pergi dan juga selamat balik ke Malaysia. Itu yang paling penting. Dan apa yang kami harapkan daripada grup juga adalah kerana kami masih kalau ada penaja yang boleh membantu untuk menaja makanan kepada kami seperti daripada shopping mall ke apa yang sudi lah. So kami sanggup kerana kami mungkin akan merindui cita rasa Malaysia, masakan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Azim, Oh Jin Hee, Pragash, kita ada Muhammad Hawari dan juga Muhammad Nazri. Terima kasih. Moga-moga kami doakan yang terbaik buat kalian. Moga misi semuanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. The whole of Malaysia is behind you, insya-Allah ya. Allah. Terima kasih kerana memilih masa bersama dengan kita dan insya-Allah kita berdoa untuk anda semua.